Assalamualaikum. Hari ini saya dan kumpulan 8 akan membentangkan negeri Kelantan. Kelantan merupakan salah satu negeri di Malaysia yang terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Ia terkenal dengan warisan budaya yang kaya, tradisi yang kuat dan keindahan alamnya. Selain itu, pengaruh Islam yang kuat dapat dilihat di Kelantan. Dengan banyaknya masjid-masjid yang menjadi mercu tanda yang penting dalam landscape bandarnya. Masyarakat Kelantan juga terkenal dengan keseniannya yang beragam, termasuk tarian tradisional seperti mekyong, wayang kulit dan muzik tradisional seperti gamelan dan serunai. Seterusnya, landscape alam Kelantan juga menakjubkan, terutamanya dengan pantai-pantainya yang indah di sepanjang Laut Cina Selatan serta Taman Negara Gunung Setong. Kelantan adalah tempat yang hebat untuk menghargai budaya warisan dan alam semulajadi yang menakjubkan. Itu sahaja dari saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain untuk meneruskan lebih lanjut. Hai, nama saya Fikri dan saya akan bentangkan tentang sejarah negeri Kelantan. Baiklah, kewujudan manusia di Kelantan dapat dijejak daripada zaman prasejarah. Ini dibuktikan dengan penemuan tapak gua dan juga artifak-artifak yang berkenaan. Selain daripada itu, dalam sejarah awal juga menunjukkan bahawa Kelantan merupakan pusat peradaban awal di semenanjung Malaysia. Bandar utama mereka iaitu Kota Baru telah wujud sejak abad yang ke-15 dan merupakan pusat perdagangan yang penting pada ketika itu. Selain daripada itu, seperti kebanyakan negeri-negeri di semenanjung Malaysia, Kelantan juga pernah dipengaruhi oleh pengaruh budaya Hindu-Buddha. Ini dibuktikan daripada segi architecture yang berada di negeri tersebut. Pada abad yang ke-15, Kelantan mengalami proses Islamimasi yang kuat di bawah pengaruh pedagang Muslim dan misionari. Ini menyebabkan agama Islam menjadi sebahagian penting daripada identiti Kelantan. Tambahan lagi, Kelantan juga pernah berada di bawah pentadbiran Siam pada beberapa tempoh sejarahnya. Termasuklah pada era Raja-Raja Thai, ini memberikan impak terhadap kebudayaan dan sistem pemerintahan negeri. Selain daripada itu, penglibatan dalam Perang Dunia yang Kedua. Sepanjang Perang Dunia Kedua, Kelantan turut terlibat dalam peristiwa penting. Ini termasuk daripada penjajahan Jepun dan kemudian pembebasan oleh pasukan bersekutu. Selain daripada itu, selepas kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Kelantan menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia yang menyaksikan perkembangan pesat dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi dan juga pendidikan. Daripada segi warisan budaya pula, Kelantan terkenal dengan warisan budayanya, termasuk seni tradisional seperti wayang kulit, tarian makyong dan juga kraftangan seperti batik dan juga songket. Dan yang terakhir adalah pembangunan moden. Dalam dekad terkini, Kelantan telah mengalami pembangunan pesat dalam pelbagai sektor termasuk pelancongan, industri dan pendidikan. Sejarah negeri Kelantan mencerminkan kepelbagaian budaya dan kesinambungan warisan yang kaya, memberi identiti unik kepada negeri ini dalam konteks Malaysia. Terima kasih. Hai, nama saya Nur Syakira binti Muhammad Fauzi dan saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang destinasi menarik di Kelantan. Destinasi pertama ialah Pasar Besar Siti Khadijah. Destinasi pasar basah dan kering ini menjanjikan pelbagai produk menarik untuk dibeli serta ideal untuk dijadikan sebagai buah tangan untuk jiran tetangga. Antara kategori barangan yang menarik untuk diterokai di sini ialah pakaian, kain wanita, alatan solat, barangan kraftangan, perkakas-perkakasan hantaran perkahwinan dan sebagainya. Jika anda perasan, rata-rata peniaga di sini juga majoritinya adalah terdiri daripada golongan wanita. Ini mungkin salah satu pengalaman baru untuk anda melihat suasana jual beli di pasar ini yang sangat jarang terdapat di negara lain.
Pasar Besar Siti Khadijah juga boleh dilabelkan sebagai pusat perhentian untuk pelancong untuk menerokai majoriti makanan tradisional di Kelantan seperti akok, nasi tumpang, etok salai, nasi kerabut, aneka kuih muih dan macam-macam lagi. Destinasi yang kedua ialah Masjid Kampung Laut. Ada beberapa masjid di Kelantan yang selalu dikunjungi oleh pelancong kerana binaannya yang unik serta mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Salah satunya ialah Masjid Kampung Laut yang kini terletak di Nilampuri. Masjid ini dipercayai merupakan antara masjid yang tertua yang masih wujud di benua Nusantara. Percaya atau tidak, tapak asal masjid ini sebenarnya bukan di lokasi yang sekarang. Kedudukan masjid yang pada asalnya di Kampung Laut Tumpat dahulu telah dialihkan di sini sebasbah besar iaitu banjir besar pada tahun 1966. Walaupun banyak kerusakan pada waktu itu, tetapi majoriti struktur bangunan ini masih yang asli. Binaannya yang berkayu tanpa paku semestinya menjadikan destinasi ini salah satu tarikan pelancongan di Kelantan yang perlu diterokai oleh pelancong-pelancong. Destinasi yang ketiga ialah Kampung Kraftangan. Juga dikenali sebagai Balai Getam Kuri, Kampung Kraftangan dan Muzium Kraf ini terletak di Zon Kebudayaan Kota Baru, Kelantan. Dalam jarak berjalan kaki dari sebaik istana balai besar dan juga bazar bulu kubur. Muzium Kraf menempatkan banyak hasil kerja tangan halus Kelantan. Bersebelahan dengan Kampung Kraftangan disediakan sebuah tempat bagi pengunjung melihat bagaimana hasil kraf ini dihasilkan. Walaupun namanya Kampung Kraftangan, namun ianya bukanlah kampung yang sebenar. Ia hanyalah simbol pelancongan untuk dijadikan sebagai daya tarikan kepada pelancong yang datang mengunjungi Kelantan. Destinasi yang keempat iaitu Rantau Panjang ataupun dikenali sebagai Zon Bebas Cukai Rantau Panjang. Ianya merupakan tempat yang terkenal sebagai kawasan bebas cukai yang terletak di sempadan Malaysia Thailand yang terpisah dengan Sungai Koyo. Zon Bebas Cukai Rantau Panjang ini terletak kira-kira 40 km dari Kota Baru. Kawasan ini merupakan salah satu daripada 2 zon perdagangan bebas di negeri Kelantan. Destinasi yang kelima dan juga yang terakhir di Kelantan ialah Pasar Wakaf Cik Yeh. Pasar Wakaf Cik Yeh ini sangat besar dan jika anda datang ke sini mesti tidak kurang daripada 2 jam untuk aktiviti cuci mata sahaja. Produk jualan di sini juga sangat pelbagai, baik pakaian wanita, aksesori wanita, tudung, seluar jeans, jersey bola dan macam-macam lagi. Lapar? Usah risau kerana di sini juga terdapat medan selera di tengah-tengah pasar yang menghidangkan pelbagai menu makanan kategorian orang Kelantan. Dipendekkan cerita, Pasar Malam Wakaf Cik Yeh ini boleh dikatakan sebagai satu tempat menarik di Kelantan pada waktu malam. Sekian daripada saya, kemudian kita akan beralih kepada budaya di Kelantan. Secara amnya, kebudayaan telah disimpulkan sebagai cara hidup manusia termasuk hasil ciptaan dan juga cara pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan juga jasmani. Kebudayaan telah pun menjadi amalan kesejahteraan bagi sesebuah kelompok masyarakat. Seterusnya, saya Patricia Aida akan menyambung pembentangan pada hari ini di bawah topik Seni Persembahan di Negeri Kelantan. Seni persembahan adalah merangkumi seni yang dipentaskan di dalam kategori seni tari, seni muzik dan juga seni teater yang turut melibatkan seni suara ataupun nyanyian. Seni persembahan adalah berbentuk kesenian tradisional yang telah diwariskan sejak generasi terdahulu lagi. Bagi negeri Kelantan, terdapat beberapa kesenian tradisional iaitu Ghazal, muzik wayang kulit dan juga dikir barat. Ghazal berasal daripada perkataan Arab ghaz yang bermaksud nyanyian kepada wanita. Manakala Ghazal dari segi bahasa pula adalah mainan cinta.
Ghazal turut dikenali sebagai satu bentuk puisi nasyid, iaitu puisi-puisi yang memaparkan kisah percintaan antara penyair dengan kekasihnya. Kesenian ini amatlah popular sekitar tahun 40-an hingga 60-an. Ia telah menjadi satu budaya yang sangat popular dan satu kemestian bagi masyarakat setempat di negeri Kelantan, terutamanya bila mengadakan majlis keramaian. Seterusnya kita beralih kepada seni muzik wayang kulit. Wayang kulit dipersembahkan dengan iringan muzik yang bertujuan untuk membantu menghidupkan lagi watak-watak yang dimainkan dan menggambarkan suasana yang berlaku pada ketika itu. Wayang kulit Kelantan adalah persembahan wayang kulit yang disampaikan dalam dialek bahasa Melayu Kelantan. Cerita-cerita yang disampaikan adalah berdasarkan kisah hikayat Sri Ramayana dan patung dibuat dalam bentuk mengiring dan kebanyakannya berdiri di atas sesuatu seolah-olah ianya berdiri di atas kenderaan. Antara alat muzik yang digunakan termasuklah serunai, gedombak, gendang, geduk, gong atau tetawak, canang dan juga kesi. Dan yang ketiga ialah seni muzik yang tidak lagi asing bagi kita semua, iaitu dikir barat. Perkataan dikir ialah hasil daripada dua kombinasi seni, iaitu dikir dan juga pantun ataupun dikir dan juga karut. Perkataan karut diambil daripada istilah bercerita dalam bentuk syair ataupun pantun. Justru itu nama dikir barat, dikir karut, dikir pantun dan juga dikir syair mempunyai erti yang sama. Di Kelantan namanya lebih terkenal dengan dikir barat. Dikir barat ini merupakan satu bentuk seni muzik yang sangat unik kerana ia melibatkan gabungan nyanyian, deklamasi puisi, tarian seirama dan sudah tentu iringan muzik. Bentuk kesenian ini telah disenaraikan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009. Dikir barat ini lazimnya diadakan ketika musim menuai padi dan juga ketika di majlis perkahwinan sebagai satu alat hiburan dan dijadikan sebagai sebuah pertandingan. Saya berharap agar generasi pada masa akan datang akan terus memupuk warisan kesenian di negeri Kelantan ini dengan baik supaya ianya tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Kelantan merupakan salah satu negeri yang sering disebut-sebut oleh rakyat Malaysia disebabkan oleh lokasinya yang strategik, iaitu berhampiran dengan Thailand serta mempunyai tempat-tempat yang unik. Namun, bukan itu yang akan saya fokuskan pada hari ini. Apa yang akan saya fokuskan? Jadi anda harus tunggu dan lihat. Nama saya Ahmad Farid Muzamil, pelajar SEM 7, Management International. Hari ini saya akan cerita tentang makanan tradisional orang Kelantan yang sedap dan wajib korang cuba. Kelantan ni cukup terkenal dengan makanan-makanan dan kuih-muih yang sedap serta lauk pauknya juga banyak yang menarik sehingga berkembang ke negeri-negeri lain. Kalau bercuti ke Kelantan, jangan lupa untuk mencuba makanan tradisional Kelantan yang nama makanannya banyak yang pelik dan ada juga yang mengerikan, tapi rasanya sangat sedap. So, mari kita lihat kuih tradisional Kelantan yang pertama, akok kedut. Akok kedut ataupun akok bunga sejenis kuih yang sangat sinonim dengan negeri Kelantan dan popular di mana-mana negeri lain, terutamanya ketika bulan puasa. Akok kedut ni akok yang kecil dan berkedut. Kebiasaannya boleh didapati dalam dua warna, iaitu warna perang dan juga warna hijau. Warna ini dipengaruhi oleh kuantiti telur dan juga perisa daun pandan. Nombor 2, tahi itik. Kuih ini memang sangat popular kerana mungkin disebabkan oleh namanya yang unik. Oleh itu, disebabkan keunikan namanya, maka hanya kuih Kelantan ini yang termasuk dalam lirik lagu Jalil Hamid. Kuih ini merupakan sejenis telur putih dimasak dengan cara mengacau berterusan dan akhirnya kelihatan seperti bertepek-tepek seperti tahi itik. Kenapa mesti tahi itik Mungkin bentuk dia kot. Korang kena cuba yang ni. Nombor 3. Nombor 3 ialah lopat ikap. Sejenis kuih yang dimakan dengan kuah yang manis, dimasak menggunakan gula Melaka.
Lompat tikam Kelantan lebih berwarna-warni dan isinya ialah pulut merah bersama potongan adunan tepung kuihnya yang berwarna hijau dan putih. Nombor 4 ialah jala emas. Kalau di tempat lain, ia dikenali sebagai roti jala yang kebiasaannya hanya dimakan dengan kari. Berbalik pula di Kelantan, roti jala boleh dimakan bersama dengan sosnya yang manis, iaitu kuah gusi, ataupun dimakan kosong begitu pun dah sedap. Rasanya juga agak berlainan dan lebih basah serta berlemak manis kalau dibandingkan dengan kuih jala emas di negeri lain. Nombor 5, sanggupan. Sanggupan adalah kuih biji sagu yang berkuahkan santan lemak. Di dalam gumpal sagu, kebiasaannya terdapat isi kacang merah. Memang agak susah nak cari kuih ini dekat KL. Ianya mempunyai ramai peminat dan rasanya pun sangat sedap. Nombor 6, kerabu saria. Kerabu saria merupakan panggilan kepada rupa-rupa laut di Kelantan. Kehidupan rupa ini menjadikan kerabu bersama dengan sambal tumis yang boleh dimakan bersama nasi. Walaupun ia dikira-kirakan sebagai kerabu, namun tidak bermakna cara pembuatannya mudah seperti kerabu-kerabu lain yang hanya campur dan gaul pun dah siap. Proses pembuatan kerabu saria ini menggunakan bahan-bahan yang agak banyak dan leceh. Nombor 7, kuih topi. Nama kuih ini agak unik. Ia diberi nama kuih topi kerana bentuknya seperti topi apabila digoreng. Ianya berasa lemak kelapa dan sedap kalau dimakan sebaik saja selepas digoreng. Dan akhir sekali, nombor 8, iaitu sirih pisang dan labu. Satu lagi menu sirih yang sangat popular di Kelantan, dimakan sebagai makanan santai, petang-petang atau bersama nasi putih. Menu sirih labu ni kebiasaannya boleh dijumpai di majlis perkahwinan, atau kalau catering daripada negeri Kelantan, menu ni boleh dianggap sebagai menu wajib yang perlu ada. So dekat Kelantan ni ada banyak lagi makanan yang sedap. Kalau korang pergi melacak ke negeri Kelantan, korang wajib cari kuih sedap dekat negeri Kelantan yang saya senaraikan dalam video ni. Kesimpulannya, Kelantan sememangnya merupakan sebuah negeri yang terkenal dengan warisan budaya yang kaya, tradisi yang kuat dan keindahan alamnya. Keunikan Kelantan ini sudah menjadi sebutan umum di serata dunia. Sejarahnya boleh ditelusuri sejak dari zaman prasejarah lagi dan perkembangan zaman ke zamannya boleh saja diketengahkan dalam semua bidang. Sekian, terima kasih daripada kami.